Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kumpulan kami ialah implikasi pengajaran dan pembelajaran atas talian semasa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, serta kesannya kepada murid, ibu bapa dan guru. Ahli kumpulan kami seramai 5 orang, iaitu Farah, Azaidi, Shanmuga Priya, Sermina Devi dan saya Shalini. First, saya mulakan dengan abstrak. Penutupan institusi pendidikan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan terhadap struktur pembelajaran dan pengajaran PDP secara talian. Semua aktiviti PDP antara dilaksanakan secara atas talian. Terdapat beberapa keadaan yang menghalang kelancaran sesi pembelajaran tersebut ketika meneruskan proses pengajaran secara online. Terdapat 3 kesan yang menjadi cabaran kepada warga pendidik bagi mengadakan pembelajaran secara online, iaitu tahap capaian internet, kestabilan platform pengajaran yang digunakan, menguruskan emosi serta pensaksiran secara holistik. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak mahu perkara ini terlepas pandang akibat menerima kesan daripada pandemik COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah mencadangkan kepada warga pendidik untuk menjayakan usaha dalam menghabiskan silibus pelajaran mereka dengan lancar dan teratur. Guru-guru mulai memikirkan strategi dan pilihan lain bagi meneruskan kelas seperti biasa walaupun tidak melaksanakan kelas secara bersemuka. Namun, ianya bukanlah penghalang dalam mendapati cabaran pada masa ini. Jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama mendukung usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Adibah binti Amir. Nombor matrik saya 259855. Saya akan meneruskan dengan 3 kesan yang menjadi cabaran kepada warga pendidik semasa mengadakan pembelajaran secara online. Kesan pertama iaitu kebolehcapaian internet di dalam pengendalian kelas secara atas talian. Murid boleh membantu guru dengan mengenal pasti tahap kebolehcapaian internet di dalam kelas agar guru dapat menentukan strategi yang sesuai bagi membolehkan kelas online dapat dilaksanakan dengan berkesan melalui aplikasi seperti Telegram, Zoom, WhatsApp dan Messenger. Jika murid ini gagal untuk dihubungi melalui aplikasi yang sedia ada, maka kaedah lama atau konvensional merupakan ikhtiar terakhir, iaitu mengepos atau menghantar bahan-bahan pembelajaran kepada pelajar itu. Kesan kedua adalah pengurusan emosi semasa pelaksanaan pembelajaran secara atas talian. Apabila tempoh PKP terus dilanjutkan dengan PKPB yang diutus oleh Perdana Menteri yang berlangsung selama 4 minggu, membuatkan ramai pelajar sudah mula rasa bosan akibat terkurung di rumah. Pelajar ini sudah tak dapat melakukan rutin harian yang biasanya dilakukan di sekolah bersama rakan-rakan. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah perlu melaksanakan suatu platform kaunseling khas untuk menghubungi guru yang berkhidmat dalam bidang kaunseling sekiranya mereka mengalami ketidakstabilan emosi. Dan platform ini harus disebar ke semua pelajar-pelajar. Kesan ketiga iaitu tafsiran holistik. Kaedah ini dapat diukur untuk mengetahui tingkat kebolehan pengetahuan para tinggi murid. Manakala langkah pentafsiran melalui projek boleh menyempurnakan kepentingan pembentukan intelektual, rohani, emosi dan jasmani yang boleh dilaksanakan dengan keluarga. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Shamina Devi, anak berupa Morgan, nombor matrik 243617. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang analisis skalayak. Analisis skalayak adalah menerima pengumpulan dan mentafsirkan maklumat yang berkaitan dengan penerima lisan, bertulis dan secara visual komunikasi. Terdapat 3 yang dibahagikan, iaitu demografi khalayak, analisis situasi dan analisis cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran secara talian semasa PKP. Kita lihat pada demografi khalayak. Demografi khalayak adalah pengumpulan analisis khalayak yang melibatkan kumpulan orang dari segi umur, jantina dan pengguna. Pembelajaran dalam talian ini melibatkan 2 kumpulan, iaitu guru dan pelajar sekolah. Di rumah, pelajar mempunyai kemudahan liputan internet yang lancar agar dapat memudahkan pelajar untuk belajar melalui pembelajaran secara talian. Terdapat sebahagian pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau kampung
akan mempunyai masalah kurang kemudahan liputan internet yang lancar dan ini dapat mengganggu proses pembelajaran di rumah. Selain itu, bagi pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan pekan atau bandar kurang mempunyai masalah dari segi kemudahan liputan internet yang lancar, ibu bapa yang bekerja tetap dan mahir dalam mengakses internet. Ibu bapa dapat membantu membimbing pelajar dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian semasa PKP di rumah. Selain itu, analisis situasi. Analisis situasi ini melibatkan pandangan atau pendapat ibu bapa, pelajar, saiz khalayak yang terlibat dalam pembelajaran secara talian dan persepsi khalayak terhadap isu pembelajaran secara talian di rumah semasa PKP. Dalam situasi ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memberi komitmen yang tinggi untuk melaksanakan proses pembelajaran pelajar-pelajar tidak terganggu dengan membenarkan guru-guru melaksanakan tugasan di rumah masing-masing. Sepanjang penguatkuasaan PKP, guru-guru diberi tugas untuk menyediakan, merancang dan menyampaikan pembelajaran secara talian ini dengan menggunakan medium komunikasi dan aplikasi yang sesuai kepada pelajar-pelajar. Selain itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjayakan pembelajaran secara talian ini dan membantu memudahkan guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara efektif dan berkesan semasa PKP di rumah. Okey, kita lihat analisis cabaran dari segi cabaran ibu bapa. Cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam menjayakan pembelajaran secara talian ini adalah kekangan masa, kekangan kewangan dan kurang mahir dalam mengakses internet. Cabaran guru pula adalah kurang mahir dalam aplikasi ICT. Guru suka membimbing pelajar dalam pembelajaran secara talian dan kurang kerjasama ibu bapa. Selain itu, cabaran pelajar dalam pembelajaran secara talian ini adalah berkongsi telefon pintar milik ibu bapa, masalah komunikasi dengan guru dan tertekan dengan membuat kerja sekolah. Terdapat pelajar yang tidak mempunyai telefon pintar sendiri dan terpaksa berkongsi dengan ibu bapa. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaidi bin Utuh Putih, nombor matri 248901. Saya akan meneruskan ucapan dengan huraian seterusnya iaitu pemilihan tajuk. Untuk memastikan ucapan maupun teks yang ditulis mencapai objektif dan kumpulan sasaran, pemilihan tajuk yang baik oleh penyampai adalah penting dan perlu diambil serius. Terdapat beberapa urutan kaedah dan panduan yang boleh diambil kira oleh penyampai dalam pemilihan tajuk yang baik dan jelas. Yang pertama, penonton atau lebih dikenali sebagai kumpulan sasaran perlu dikenal pasti dan dipertimbangkan. Selain daripada itu, jenis acara dan pemilihan tajuk yang betul juga penting. Terdapat beberapa kaedah yang boleh diusahakan dalam fasa ini mengikut kesesuaian individu itu tersendiri. Yang pertamanya, setelah mengenal pasti dan menentukan tujuan, penyampai haruslah melakukan sedikit rujukan dan kajian selidik maklumat yang mempunyai kaitan yang selari dengan tujuan yang telah diputuskan. Rujukan tersebut boleh dibuat melalui beberapa sumber maklumat bertulis dan sumber maklumat yang tidak bertulis. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesilapan yang mesti dihindari ketika memilih tajuk yang bersesuaian. Salah satunya ialah tajuk yang dipilih tidak boleh meliputi masalah yang terlalu besar dan luas. Selain itu, tajuk yang ditentukan juga perlulah tidak terlalu ideal dan emosional kerana penyampaian akan menjadi kabur dan tidak fokus kepada matlamat penyampaian. Kesimpulannya, untuk memastikan penyampaian dapat mencapai objektif dan memberi kesan yang efektif kepada kumpulan sasaran, pemilihan tajuk yang baik sangat penting untuk diambil kira dan aspek menyediakan teks dan memberi ucapan haruslah diketengahkan. Sekian, terima kasih. Bahagian pengumpulan maklumat. Terdapat beberapa perkara penting yang tergantung dalam bahagian pengumpulan maklumat. Antaranya ialah terlalu banyak aplikasi dan masalah teknologi. Namun mereka tidak boleh digunakan sekaligus, terutamanya jika anak-anak dan ibu bapa mereka tidak berpengetahuan tentang semua perkara ini. Bukan sahaja menambahkan tekanan kepada anak-anak, tetapi ia juga menambah tekanan kepada ibu bapa yang banyak membantu dalam pembelajaran dalam talian anak-anak mereka.
Perkara kedua ialah ibu bapa menghadapi beban kewangan yang besar. Dari segi hal ini menyebabkan salah seorang ibu atau bapa terpaksa berhenti kerja untuk menjaga anak dari segi pembelajaran. Oleh kerana situasi ini akan menyebabkan sebuah keluarga akan menghadapi beban kewangan yang besar. Perkara ketiga ialah ibu bapa yang bekerja perlu melakukan lebih banyak kerja, iaitu bagi ibu bapa pembelajaran dalam talian bukan sekadar tekanan fizikal dan mental, tetapi seperti yang dinyatakan oleh seorang guru, bapa sekolah harus meneliti perkara ini kerana waktu henti semasa Movement Order Control MCO, mereka dapat menjimatkan beberapa kos operasi. Perkara keempat ialah masalah dengan rangkaian. Semasa mengajar, isyarat lemah sering memainkan peranan menyebabkan bunyi pecah video tergantung atau jeda antara kedua-duanya. Hasilnya, kelas tidak dapat berjalan dengan lancar akibat kebimbangan rangkaian seperti isyarat buruk atau kekurangan sambungan internet tidak dipertimbangkan sepanjang latihan dalam talian. Tambahan pula, tidak semua murid sama, walaupun terdapat data yang menunjukkan bahawa guru menilai semua murid dengan cara yang sama. Akhirnya, pembelajaran dalam talian memberi peluang untuk pertumbuhan. Ibu bapa prihatin terhadap kesan jangka masa pembelajaran dalam talian terhadap anak-anak mereka. Peralihan ini telah mengganggu pendidikan untuk kanak-kanak dan juga mempengaruhi kesejahteraan sosial, emosi dan mental mereka. Ibu bapa secara wajar membimbangkan kesan negatif dan dari pembelajaran dalam talian, tetapi terdapat beberapa keputusan positif juga. Sekian, terima kasih.